أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه سبحانه وتعالى الحمد لله بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب كتاب عبد الآبدين ودهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا فتاح اللهم يا فتاح افتحنا فتوح العارفين افتحنا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين ارحمنا جميعا يا كريم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat sambung lagi pengajian kitab Ad-Durus An-Nahwiyah. Hari ini kita masuk kelas yang ke-6. Sebelum ini kita telah menyebut berkenaan dengan apa itu kalam. Kalam ialah jumlah mufidah. Jumlah yang mufidah yang memberi faedah. Yahsunus sukutu 'alaiha, yang tidak tergantung. Dan jumlah terbahagi kepada dua. Isi kebanyakan ulama Nahu, jumlah terbahagi kepada jumlatul ismiyah. Yang kedua jumlatul fi'liyah. Jika jumlah itu dimulakan dengan isim, maka jumlah ismiyah. Dan jika sekiranya jumlah itu dimulakan dengan fa'il, maka jumlah tersebut ialah jumlah fi'liyah. Kemudian kalimah-kalimah ini bila kita letak di dalam frasa, di dalam jumlah, maka dia terbahagi kepada dua keadaan. Ada kalimah yang mu'rab, ada kalimah yang mabni. Kalimah yang mu'rab maksudnya apa? Kalimah yang boleh di-i'rab, dengan makna kalimah yang boleh menerima perubahan. Dan kalimah yang mabni ialah kalimah yang tetap satu keadaan, lazim satu keadaan. Jadi kalimah-kalimah bahasa Arab ni bila kita letak di dalam frasa, jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, kalimah itu sama ada mabni ataupun mu'rab. Sebagai contoh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi lafaz Muhammad itu anna Muhammadar, Muhammadan. Muhammadan itu dibaca fathah. Kerana kedudukannya nasab, dia mansub, maka dia dibaca fathah. Kadang-kadang dibaca dhammah. Contoh Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah, Muhammadun. Kadang-kadang dibaca kasrah. Marartu bi Muhammadin, amantu bi Muhammadin. Aku beriman dengan Muhammad. Jadi baca kasrah. Jadi Muhammad itu dipanggil kalimah mu'rabah. Kerana apa? Kerana ia berubah. Di dalam frasa ini dibaca Muhammadan. Dibaca di dalam frasa Muhammadur Rasulullah, dibaca Muhammadun dengan dhammah. Di dalam frasa amantu bi Muhammadin, maka dibaca Muhammadin itu dibaca kasrah. Jadi berubah-ubah itu menandakan kalimah itu mu'rab. Dan ada kalimah yang mabni. Mabni maksudnya tetap satu keadaan, tidak berubah. Mana-mana frasa sekalipun dia tetap satu keadaan. Contohnya haula'i ataupun hadza. Hadza Rasulullah. Ini Rasulullah. Hadza isim isyarah. Kemudian marartu bihadzal rajuli. Aku lalu di sebelah lelaki ini. Ra'aitu hadzal rajula. Aku lihat lelaki ini. Jadi hadza itu tak berubah. Pada mana-mana frasa ia tak berubah. Menandakan ia itu kalimah mabniyah. Jadi ilmu nahwu ni ilmu yang kita nak tahu sama ada kalimah itu mabniyah ataupun mu'rabah. Ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalim i'raban wa bina'an. Ilmu dengan kaedah-kaedah yang kita tahu, dan kaedah tersebut keadaan akhir kalimah sama ada i'rab, berubah, ataupun au bina.
i'raban wa binaan, ataupun bina, ataupun dia tetap satu keadaan. Itu sahaja ilmu nahwu. Perbahasan akhir kalimah berubah atau tidak. Kalau berubah, kalimah mu'rabah. Kalau tak berubah, kalimah mabniyah. Dan sebelum ni kita telah masuk sedikit berkenaan dengan perbahasan bina, mabni. Mabni kadang-kadang mabni ala sukun. Contoh kam. Kalimah yang mabni, ada kalimah yang mabni ala sukun. Baris mati kam. Ada kalimah yang mabni ala dhammi dengan baris hadapan. Haitsu. Ada kalimah yang mabni ala fathi. Aina. Ada kalimah yang mabni ala kasri. Ba contohnya bismillahirrahmanirrahim. Ba itu mabni ala kasri. Jadi itu keadaan-keadaan kalimah yang mabniyah. Dia boleh mabni ala sukun, mabni ala fathi, mabni ala dhammi, mabni ala kasri. Nak tahu kalimah-kalimah mabni itu mabni di atas baris apa? Itu bergantung kepada an-naqlus sahih seperti yang disebut oleh tuan kitab Durusun Nahwiyah. An-naqlus sahih maksudnya sama. Bergantung kepada kamus sahaja. Tidak ada kaedah tetap. Dan ia tidak menjadi satu masalah besar kerana kalimah mabni ini tidak banyak. Dan biasanya orang Arab lah, biasanya dia ucapkan kalimah mabni ini tak salah. Yang menjadi kesalahan biasanya kalimah yang mu'rab. Kenapa? Kerana kalimah mabni ini dia tetap satu keadaan. Dia dengar daripada orang lain, itu keadaan dia. Pada mana-mana frasa, keadaan tak berubah. Jadi dia tidak akan tersalah. Jadi kita terima daripada orang Arab, ni, dan keadaan tak berubah, jadi mudah untuk kita ingat kalimah-kalimah yang mabni. Jadi walaupun ia tidak bergantung kepada kaedah, dia hanya perlu kepada sama. Maksudnya kita tengok kamus, kita baca buku dan sebagainya, kita nampak kalimah itu tetap satu keadaan, kita tahu kalimah itu mabniyah. Jadi walaupun tidak ada kaedah tapi mudah untuk kita ingat kalimah itu mabniyah. Yang menjadi kesusahan ialah kalimah itu mu'rab, dia mu'rab yang kalimah berubah. Sama ada mu'rab alal, kita kata marfu' atau mansub atau majrur. Jadi yang menjadi masalah kadang-kadang nak kenal kalimah-kalimah yang mu'rabah. Kalimah mabniyah tidak ada masalah. Jadi kita sambung balik perbahasan kitab kita Ad-Durus An-Nahwiyah. Allahumma salli ala Muhammad. Ad-Durus An-Nahwiyah. Bismillah. Kita berhenti di muka surat. Kita masuk bahagian asnaful mabniyat. Jadi kita telah tahu baris mabni ni kadang-kadang mabni alal sukun, kadang-kadang mabni alal dhammi, kadang-kadang mabni al fathi, kadang-kadang mabni al kasri. Jadi pada hari ni kita nak kenal ni mabni itu sendiri. Sekejap, bismillah. Muka surat fi'l binahu. Sekejap. Okey, semua. Okey, asnaful mabniyat. Muka surat 24. Kitab pertama muka surat 24, Durus An-Nahwiyah. Kita kenal kadang-kadang mabni itu ala dhammi, mabni ala kasri, mabni fathi, mabni ala sukun. Jadi apakah kalimah-kalimah yang mabniyah? Kategori-kategori kalimah yang mabniyah. Jadi qala al-musannifun rahimahumullah taala wa nafa'na bi ulumihim wa ulum masyayikhina fid dharain amin. Asnaful mabniyat. Kategori-kategori kalimah-kalimah yang mabni. Wa minal mabni, dan daripada lafaz yang mabni ialah jami'ul huruf, kesemua huruf. Yang kedua, wa kadza, begitu juga mabni itu al-af'alu, kesemua fa'il, ma'adal mudhari'a, kecuali fi'il mudhari'. Jadi kesemua huruf dalam kalimah bahasa Arab itu mabni. Mabni, tidak berubah keadaan dia tidak mu'rab. Dan fi'il 3 pembahagian seperti kita sebut sebelum ini, sama ada fi'il madhi,
ataupun fi'il mudhari' ataupun fi'il amri. Jadi 3 bahagian saja. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Yang mabninya apa? Daripada fi'il madhi, fi'il amr. Sebab itulah kaedah sebut al-aslu fil af'al mabniyun. Asal pada fi'il itu mabniyun. Cuma ada satu fi'il itu mu'rab kerana dia ada wajhu musyabahah. Dia ada titik persamaan dengan isim. Bila mana dia ada tempat menyamai isim, maka dia di i'rab seperti mana isim itu di i'rab. Kerana al-aslu fil asma' mu'rab. Asal pada isim itu mu'rab. Sebab tu namanya mudhari'. Mudhari' dalam bahasa dia panggil musyabih. Benda yang menyamai. Kerana fi'il mudhari' ni fi'il yang menyamai isim pada beberapa sudut. Bila ia menyamai isim, maka ia boleh di i'rab, boleh menerima perubahan seperti mana isim itu asalnya boleh menerima perubahan. Kebanyakan isim boleh menerima perubahan dan ada sebahagian isim sahaja yang mabni. Jadi kalimah yang mabni ni pertama semua huruf, kemudian fi'lun madhi dan fi'lun amar. Kemudian yang ketiga wa alfazun minal asma' dan sebahagian lafaz daripada isim. Sebahagian isim yusamma ba'daha yang mana sebahagian lafaz yang mabni tersebut dinamakan dhamair, kata ganti diri. Seperti ana, anta dan huwa. Wa ba'daha dan sebahagian lafaz-lafaz isim yang mabni dinamakan dengan asma' mausul, isim mausul seperti allazi dan allati dengan makna yang. Wa ba'daha dan sebahagian lafaz isim yang mabni dinamakan dengan asma'ul isyarah yang menunjukkan isyarat tertentu. Contohnya hadza, hadhi, ini lelaki, hadhihi, ini perempuan. Wa ba'daha dan sebahagian lafaz isim yang mabni dinamakan dengan asma'ul syar seperti man ataupun mahma. Contoh man yazra' yahsud. Sesiapa yang menanam akan dapat hasil. Kemudian jadi kaedahnya, dhabitnya, kesemua huruf itu mabni, tak berubah akhirnya. Kemudian fi'il madin dan fi'il amr mabni. Kemudian isim pula, sebahagian isim saja. Kebanyakan isim mu'rab, sebahagian isim itu mabni seperti dhamir, isim mausul, isim syarat, isim syarat dan banyak lagi. Dan beberapa lagi lah tak disebut dalam kitab ni. Contohnya asma'ul istifham, isim-isim yang beri makna istifham. Kaifa, itu pun isim mabni juga. Tapi tak disebut dalam kitab ni lah. Musannif hanya mendatangkan sebahagian saja isim yang mabni. Alimta, kamu telah ketahui annal kalimati laysat kulluha mabniyah. Kamu telah ketahui bahawasanya kalimah ini tidak kesemuanya mabni. Kalimah-kalimah yang kita letak dalam jumlah itu tidak kesemuanya mabni, tidak semuanya kekal dalam satu keadaan. Wala kulluha mu'rabatun dan tidak kesemua kalimah-kalimah dalam bahasa Arab itu mu'rab. Bal bahkan minha daripada kalimah itu ma huwa mabniyun. Ada yang mabni wa minha ma huwa mu'rabun dan ada kalimah yang mu'rab. Wa sabaqa laka annal kalimati thalathatu anwa' dan kamu telah ketahui sebelum ini bahawa kalimah itu salah satu anwa'. 3 pembahagian. Af'alun, kata kerja, asma'un, kata nama, wa hurufun dan huruf. Ammal huruf, adapun huruf fakulluha mabniyatun. Maka kesemua huruf dalam bahasa Arab itu mabniyah. Tetap satu keadaan, tidak berubah, tidak boleh menerima i'rab. Dan huruf ini wahya khamsat aqsam. Ada 5 pembahagian huruf. Dari sudut apa pembahagian ni? Mauridul kismah dia, asas taksim dia berdasarkan bilangan. Jadi pembahagian yang 5 ini berdasarkan bilangan huruf. Huruf ini 5 bahagian. Uhadiyatun, ada huruf yang satu kalimah saja, satu huruf saja. Seperti apa? Hamzah, ba, ta, sin, fa, kaf, lam, waw. Semua ni huruf yang satu, huruf bilangannya satu saja. Contoh dalam ayat Asafar Ibrahim, adakah Ibrahim telah musafir? Jadi a, huruf yang satu saja bilangan.
Katabtu biqalamika. Aku menulis dengan pensel engkau. Jadi ba bi qalamika. Ba satu huruf. Kharajat al-jariyatu wa satarji'u. Telah keluar hamba perempuan tersebut wa satarji'u, dan dia akan kembali. Jadi huruf ini wa satarji'u. Sa sin dengan mana istiqbal, huruf istiqbal, akan kembali. Sin. Dan waw juga huruf juga. Waw juga huruf juga, satu huruf. Dakhala inda sultani al-ulama'u fal umara'u. Masuk berjumpa sultan itu ulama, lalu umara masuk selepas ulama. Ulama dan umara, pemimpin. Jadi mana huruf di sini? Fa, satu huruf. Al-ilmu kan nur. Ilmu itu umpama cahaya. Jadi kaf, satu huruf. Al-aqibatu lakum. Hasilnya kembali kepada kamu. Mana huruf? Lam, lakum, lam. Satu huruf. Tasuduna bil ilmi wa adab. Kamu memimpin dengan ilmu dan dengan akhlak. Jadi mana huruf? Ba, satu huruf. Waw, satu huruf. Jadi ini bahagian pertama daripada huruf, iaitu huruf yang dibina di atas satu huruf sahaja. Kemudian yang kedua, sunaiyatun. Sunaiyatun, dua bilangan hurufnya. Seperti al, am, an, in, bal, qad, law. Dan hal. Contoh dalam ayat, dalam jumlah yang sempurna, aqaribun as-safaru am ba'id. Adakah perjalanan itu dekat atau jauh? Jadi am itu huruf di atas dua bilangan. Yasurruni an ta'uda. Aku gembira kamu kembali. Mana huruf? An. Dua bilangan. In tarham turham. Jika kamu menyayangi, turham, kamu akan disayangi. In, huruf dua bilangannya. Lam yadhhab Yusuf bal Ibrahim. Yusuf tidak pernah pergi, tetapi Ibrahim yang pergi. Lam, huruf yang dua bilangannya, dan bal. Qad syahadtul qitara. Aku telah menyaksikan sendiri al-qitara, kereta api. Jadi qad, huruf dua bilangannya. Lau ansafan nasu istarahal qadi. Kalau manusia adil, istarahal qadi, maka akan rehatlah hakim. Kalau manusia itu tidak berlaku zalim, istarahal qadi, maka hakim itu akan rehat. Mana huruf? Lau ataupun al, an-nasu, al-ta'rifiyah kan, al-ta'rif. Huruf al-qadi, al-ta'rifiyah. Huruf dua bilangannya. Hal ja'al mi'adu, adakah telah datang waktu perjanjian? Jadi hal, huruf dua bilangan. Kemudian bahagian ketiga huruf ni thulathiyatun, tiga bilangannya. Seperti idza, ala, ila, inna, saufa, ala, laita, na'am. Nahwu contoh dalam jumlah zanantuhu ghaiban. Idza huwa hadirun. Aku menyangka dia tidak ada. Idza huwa hadirun, tiba-tiba ia ada, hadir. Zanantuhu ghaiban idza huwa hadir. Jadi idza itu. Idza ni dalam bahasa Arab panggil idza fujaiyah. Dia ada idza syartiyah. Tapi di sini ayat di sini idza fujaiyah, tiba-tiba. Jadi tiga huruf, hamzah, dal, alif. Ala inna asbabal ghina lakathirun. Itu betulkan lakathirun. La tu lamul qasmi. Ataupun boleh kata lam al-muzahlaqah. Ala inna asbabal ghina lakathirun. Ketahuilah sesungguhnya sebab-sebab untuk mendatangkan kekayaan itu sangat banyak. Jadi huruf ini ala. Tiga huruf kan. Inna pun sama, tiga huruf. I, hamzah, nun mati, nun yang hidup. Kemudian okey, saufa tara. Saufa tara, saufa itu kamu akan lihat. Kamu akan lihat. Saufa, tiga huruf, tiga bilangan. Laita li qintaran min az-zahab. Harap-harap adalah bagi aku gerabok-gerabok daripada emas. Jadi laita li qintaran min az-zahab, laita huruf tamanni, tiga huruf.
dan akhir sekali na'am. Na'am, ya. Na'am. Huruf 3 bilangannya. Na'am ni sebagai jawapan liman qala, bagi orang yang berkata kepada kamu, atunfiquhu fil khair, adakah kamu akan menginfakkan harta pada jalan kebaikan? Maka jawabnya na'am. Jadi na'am itu huruf yang 3 bilangannya. Kemudian huruf rubaiyatun, ada huruf yang 4 bilangannya seperti idma, illa, imma, amma, hatta, ka'anna, la'alla. Contohnya idma tata'allam, tataqaddam. Apabila kamu mula belajar, maka kamu akan ke hadapan. Jadi idma. Ayat Quran, qala Allah kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala perkara itu akan binasa kecuali wajhah, kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini illa, huruf istisna kan, bermakna kecuali. 3 huruf, hamzah, lam sukun, 4 huruf. Hamzah, lam sukun, lam, kemudian alif. Illa. Kemudian qassar al-harithani amma al-awwalu fataraka al-baba wa amma al-thani fanama. Qassar al-harithani, telah cuai al-harithani, 2 orang penjaga tersebut, bodyguard ataupun kita kata penjagalah, security, telah cuai. Amal awwalu, penjaga yang pertama, fatarakal bab, ia meninggalkan pintu, dia tidak jaga pintu. Wa amasani fanama, penjaga yang kedua tidur. Jadi mana di sini huruf amma, adapun. Jadi 4 huruf. Yahdurul sa'idun imma ghadan wa imma ba'da ghadin. Akan hadir, akan datang Sa'id. Sa'id akan datang. Imma ghadan, sama ada esok, wa imma ba'da ghadin, ataupun selepas hari esok. Maksudnya lusa lah. Jadi sini imma. Imma itu 4 huruf. Qadimal hujjaju hattal musyatu. Telah tiba para haji. Hattal musyatu, sehingga orang yang berjalan kaki pun daripada golongan buat haji ni tiba juga di Mekah. Jadi sini hurufnya hatta, 4 huruf. Ha, tak sukun, tak berbaris, kemudian alif maksurah, hatta. Kemudian ka'annaka kunta ma'ana. Ka'anna, seolah-olah kamu ni ada bersama kami. Ka'anna itu huruf yang 4 bilangan. La'allal jawwa ya'tadi. La'alla, 4 huruf. Harap-harap apa, cuaca ini ya'tadi. Cuaca ini ya'tadi, sesuai. Ataupun tidak panas dan tidak sejuk. Jadi la'alla 4 huruf juga. Jadi kemudian bahagian kelima, huruf ni khumasiyatun. Ada huruf yang 5 bilangannya. Seperti innama, annama, lakinna. Contohnya ayat Quran Allah Ta'ala sebut innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi annama itu huruf 5 huruf. Contoh lagi, Yusufun ghaniyun lakinnahu bakhil. Yusuf ni kaya tapi ia bakhil. Lakinna. Lakinna itu 5 huruf. Lam, alif, kaf, nun mati, nun hidup. Lakinna. Tapi dari sudut imla kita tak tulis alif selepas lam tu. Tapi hakikatnya dia ada alif. Lakinna. Tetapi ya. Jadi 5 huruf. Jadi kelima-lima bahagian huruf ini, tak kiralah huruf yang 1 ke, huruf yang bilangannya 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke, kesemuanya mabni. Dia tidak akan berubah pada mana frasa sekalipun, sama sahaja baris di belakang. Okey, kemudian masuk pada fi'il. Kita tahu dah fi'il ni mabni dan mu'rab. Bukan semua fi'il tu mabni dan mu'rab. Fi'il amar dan fi'il madhi mabni. Fi'il mudhari' itu mu'rab. Wa ammal af'alu, adapun fi'il fal madhi wal amru minha mabniyani. Maka fi'il madhi dan fi'il amar daripada fi'il itu mabniyani, kedua-duanya mabni, tak berubah akhirnya. Al awwalu al fathi. Fi'il awwal fi'il madhi. Yang pertama tu fi'il madhi, fal madhi wal amru kan. Yang pertama fi'il madhi itu mabni al fathi. Sama ada ni ada catatan. Sama ada kita kata mabni alal fathil mabni alal fathi zahir ataupun muqaddam. Contoh kita kata daraba
Zaidun amron. Jadi ni fi'il madhi daraba. Jadi mabni alal fathi, dia tetap satu keadaan, itu fathah. Fathah yang zahir. Kalau i'rabnya kita kata apa? Kita kata dia bukan mu'rab, tapi kita kata i'rab fi'il madhi mabniyun alal fathil zahir ala akhirih. Dia mabni di atas fathah yang zahir di akhirnya. Tapi kalau contoh Allah SWT, az-zaiduna darabu amron. Beberapa orang bernama Zaid memukul amron. Di fi'il madhi darabu. Tapi bersambung dengan wawul jam'i kan. Darabu. Jadi mabni al-fathi tak? Ya, mabni al-fathi juga, cuma namanya mabni al-fathil muqaddar. Mabni al-fathi, fathah yang ditakdirkan semata-mata. Seolah-olah, sebab kita tak boleh nak sebut fathah, tak boleh baca darabahu. Sebab waw munasabahnya, harakat waw itu dengan dhammah. Jadi tak bolehlah kita fathah huruf akhir ba tu. Kita paksa kita dhammahkan dia darabu. Jadi fathahnya fathah muqaddar saja. Fathah yang sekira-kira, kalau tidak ada waw tu kita fathahkan dia. Boleh? Ni atas pandangan yang rajih lah. Maksudnya fi'il madhi ni selama-lamanya fathah. Sama ada fathah yang zahir, baris atas yang zahir, ataupun baris atas yang kalau bersambung dengan yang lain, darabu bersama dengan waw, fathah yang muqaddar. Okay. Kemudian wasani iaitu amar. Fi'il amar pula wasani ay amru mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Contohnya unsur ataupun uktub, arahan fi'il amar kan, dia mabni ala sukun. Cuma lebih tepat kita kata fi'il amar ni kita kata mabniyun ala ma yujzam bihi mudhari'. Mabni di atas apa yang dijazamkan dengan dia mudhari'. Sebab bukan semua fi'il amar tu mabni al-sukun. Kalau unsur, taulah engkau, tu mabni al-sukun lah. Tapi kalau unsura, hendaklah kaum berdua tolong, mabni ala hasfin nun. Asalnya ada nun, dia hazaf nun. Unsuru, mabni ala hasfin nun, kemudian dia hazaf nun. Boleh. Mabni dengan menghazaf nun. Sebab asalnya yang suruna, tak asalnya tansuruna, kamu hendaklah menolong. Kalau kita nak buat ayat amar, arahan, unsuru, kita hazaf nun tersebut. Sama juga unsuri. Ni mabni alal hasfin nun, asalnya tansurina. Kemudian kita buat fi'il amar, kita hazaf nun. Jadi mabni ala sukun ni kena jagalah, tambah sikit. Lebih tepat mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'. Fi'il amar ni mabni di atas apakah yang dijazamkan mudhari'. Tengok mudhari' itu kalau masuk huruf jazam, lam, asalnya yang suruna. Masuk lam, lam yang suru. Kita akan hazaf ni. Tansurina, lam tansuri. Yang surani, lam tansuro. Yang surani, lam yang suro. Nampak? Jadi dipagi af'al khamsah ni, af'al yang alamat i'rab dia dengan nun, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Bila masuk huruf jazam, maka dijazam dengan apa? Jazam dengan hazaf nun untuk fi'il mudhari' tersebut. Jadi bila mana kita jadikan dia fi'il amar, maka mabni fi'il amar, ya, bukan majzum. Tapi mabni dengan hazaf nun jugalah. Boleh. Mungkin musannif ni dia sesuai dengan kitab yang pertama ni, dia sebut yang untuk antar sahaja, mempunyai suku kan, unsur. Jadi dia tak bahaskan yang kalaulah bentuknya yang surani, unsura, tansurani, unsura, tansuruna, unsuru, tansurina, unsuri. Sebab dia akan datang pada kitab yang kedua lah, dia baru detail bab tersebut lah. Cuma anda sebut awal lah. Dia mabni ala sukun iaitu pada jika khitab kepada antar. Anta tansuru, kamu hendaklah menolong. Kalau masuk fi'il amar, unsur, baru mabni ala sukun fi'il amar tersebut. Wal mudhari'u, dan fi'il mudhari' pula mu'rabun, hukumnya mu'rab, boleh menerima i'rab illa, kecuali idza tasalat bihi, jika bersambung dengan fi'il mudhari' tersebut nunun taukid ataupun nun inas. Contoh yadribu, Allahumma shalli ala Muhammad.
Contohnya fi'il mudhari' kan. Yadribu. Masuk huruf nasab lan yadriba. Masuk huruf jazam lam yadrib. Jadi berubah tak? Berubah kan? Jadi mu'rab lah. Kecuali kalau masuk nun taukid. Contoh yadribanna. Nampak masuk huruf taukid maka dia mabni. Mabni alal fathi. Atau masuk nun inas, nun kepada jamak sekumpulan perempuan. Contoh yadribna. Nampak? Jadi dia mabni alal sukun. Jadi kalaulah fi'il mudhari' itu bersambung dengan nun inas, maksudnya nun yang menunjukkan sekumpulan perempuan. Ketika itu dia mabni ala sukun. Dan kalau bersambung dengan nun taukid, maka mabni alal fathi. Yadribanna, tadribanna. La tadribanna, kamu hendaklah pukul dia. Tadribanna, jadi mabni alal fathi. Akhirnya ba, al-fathah, atau mabni alal fathi. Jadi fi'il mudhari' semuanya mabni, mu'rab, boleh menerima perubahan. Kecuali jika dimasuki akhirnya nun taukid, nun menunjukkan taukid, penegasan, ataupun nun inas, menunjukkan perbuatan itu dilakukan sekumpulan perempuan. Ketika itu kalau nun taukid mabni alal fathi, kalau fi'il mudhari' masuk nun inas mabni alal sukun. Itu fi'il, sesal fi'il. Jadi fi'il ni sama ada fi'il mabni alal fathi, fi'il mabni, fi'il amar dan fi'il madhi. Mu'rab fi'il mudhari' saja. Wa ammal asma'u, ada pun isim. Akhir sekali dia kata isim. Allahumma salli Muhammad. Ada pun isim, fakulluha mu'rabatun illa alfazun mahsuratun. Kesemuanya mu'rabah, boleh menerima i'rab. Kecuali alfazun mahsuratun, kecuali beberapa lafaz yang boleh dibilang, yang yusamma ba'daha, yang dinamakan sebahagian lafaz tersebut, lafaz yang mabni itu dinamakan dengan dhamair, dengan dhamir, kata ganti diri. Wa ba'daha, dan sebahagian isim yang mabni itu asma' mausulah, isim mausul. Wa ba'daha, sebahagian isim mabni itu dinamakan dengan isim isyarat. Wa ba'daha bi asma' isyar, sebahagian isim yang mabni itu dinamakan dengan isim syarat. Okey, kita masuk satu. Amad dhamair, ada pun dhamir, kata ganti diri. Fahya, maka lafaz dhamir ni apa? Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum. Ana, saya, nahnu, kami. Anta, engkau, anti, engkau, perempuan. Antuma, engkau, dua orang, lelaki atau perempuan. Antum, kamu, kamu sekumpulan lelaki. Antunna, kamu sekumpulan perempuan. Huwa, dia. Ghaib kan? Dia lelaki, hia, dia perempuan, huma, dua orang tersebut, lelaki atau perempuan, hum, beberapa orang, mereka beberapa orang lelaki, hunna, mereka beberapa orang perempuan. Ini dhamir. Nih. Jadi ana, nahnu, mutakallim, anta, anti, antuma, antum, antunna, dhamir khitab, kata ganti diri kedua, huwa, hia, huma, hum, hunna, kata ganti diri ketiga, ghaib. Kita bercakap tentangnya. Kemudian iyaya, ni pun dhamir juga. Iyaya, kepada aku. Iyana, kepada kami. Iyaka, kepada engkau. Iyaki, kepada engkau, wahai perempuan. Iyakuma, kepada engkau berdua. Iyakum, kepada kamu semua lelaki. Iyakunna, kepada kamu semua perempuan. Iyahu, kepada dia. Iyaha, kepada dia perempuan. Iyahuma, kepada dua orang tersebut, lelaki atau perempuan. Iyahum, kepada mereka lelaki. Iyahunna, kepada mereka perempuan. Boleh. Waktu sama, dan kedua-dua ni dinamakan dengan dhamair mufassilah. Dhamir yang mufasil, dia tak bersambung dengan isim ke, tak bersambung dengan fi'il. Dia duduk seorang dia. Cuma kadang-kadang kalau kita belajar lepas ni, kadang-kadang kalau tempat tu mansub, maka dia akan guna dhamir iyaya, iyana, iyaki ila akhirih lah. Iyaya, iyana mutakallim. Iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna untuk khitab. Iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna untuk ghaib. Tapi kedudukan dia tu mansub. Dia tu diperlakukan. Contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah ya Allah. Hanya engkau, iyyaka na'budu.
hanya engkau. Jadi kedudukan iyyaka itu dia tak gunalah anta na'budu sebab kedudukan i'rab itu mansub. Dia jadi maf'ul bih muqaddam. Maka dia akan guna dhamir yang iya ya iyana iyyaka ila akhirih ni lah. Tapi kalau kedudukan dia tu rafa' contohnya, maka dia akan guna dhamir ana Zaidun. Aku orang nama Zaid. Nahnu fuqara. Kami ni fakir. Jadi kedudukan dia tu menentukan dhamir mana yang digunakan. Boleh. Dan ni tak masuk lagi perbahasan dia. Cuma musannif ni ngarang ni dia kira dulu. Dia sebut dhamir-dhamir. Dia nak bahagi ada dhamir yang mufasil, ada dhamir yang muttasil. Dhamir yang berpisah dengan tak bercantum dengan fi'il ke, isim ke, dipanggil dhamir mufasil. Boleh. Cuma kita guna ana ataupun iyaya tu, yang nak guna yang atas ni, ana nahnu sampai hunna ni, ataupun nak guna iyaya, iyana sampai ke iyahunna tu bergantung pada kedudukan dia dalam frasat. Kita nak i'rab apa. Boleh. Dia pada kedudukan i'rab apa. Walaupun baris akhirnya tak berubah. Dia mabni kan tak berubah. Mana berubah? Ana nahnu tak ada jadi nahna, nahni tak ada. Dia tak berubah. Cuma dia ada juga kedudukan i'rab dia. Jadi kalau kedudukan i'rab dia masuk, dia akan guna iyaya, iyana, iyaki sampai akhir. Kalau marfu' maka dia akan guna ana nahnu anta anti antuma. Cuma bila i'rab kita rafa', bila i'rab nasab bukan bab ni lah. Cuma nak tahu di sini ialah ada dhamir yang mufasil tak bersambung dengan isim atau fi'il, ada dhamir yang muttasil yang bersambung. Okey, itu dhamir yang mufasil. Kata ganti diri yang tidak bersambung. Wa mattasala bil fi'li fi nahwi, dan dhamir ada juga yang dhamir yang bersambung dengan fi'il. Pada contoh katabtu, katabna, katabta, katabti, katabtuma, katabtum, katabtunna, kataba, katabat, kataba, katabata, katabu, katabna. Katabtu, tu dhamir. Saya, aku menulis. Katabna, kami menulis. Katabta, kamu menulis wahai lelaki. Katabti, kamu menulis wahai perempuan. Katabtuma, kamu dua orang menulis. Tak kira lelaki atau perempuan. Katabtum, kamu wahai lelaki menulis. Katabtunna, kamu wahai perempuan-perempuan menulis. Kataba, dia menulis. Kataba ni dhamir muttasil tak termasuk dhamir muttasil. Cuma dia termasuk dalam walaupun muttasil dia mustatirun, dia tersembunyi. Dia dikira sebagai muttasil tapi bersambung dengan fi'il, cuma dia tersembunyi, tidak dizahirkan. Katabah huwa. Sama juga katabat hiya. Ta ni bukan dhamir, ta ni alamat ta'nis, huruf saja, menunjukkan pembuatnya perempuan. Tapi dhamirnya mustatirun, tersembunyi dalam fi'il ini. Katabah ni ada. Ni barislah zahir. Kataba, katabata, kataba, katabu, katabna. Boleh. Ni dhamir. Alif ni dhamir. Ta ni alamat ta'nis juga. Boleh. Katabata. Kamu berdua orang perempuan menulis, telah menulis. Ada dhamir yang wa mattasala bil fi'li atau bil ismi. Ada fi'il yang bersambung dengan ada dhamir yang bersambung dengan fi'il ataupun isim. Dia boleh masuk belakang. Dia boleh bersambung dengan fi'il dan dia boleh bersambung dengan isim. Contohnya allamani kitabi. Kitab aku telah mengajarkan kepadaku. Ini dari sudut balaghah kita kata majas lah. Sebab kitab ni dia tidak boleh mengajar. Kitab ni ada mengajar manusia. Tidak. Dia mengajar kita, guru kita. Tapi bila kita baca kitab, kita dapat sesuatu istifadah daripada kitab tersebut seolah-olah dia mengajar kita. Jadi majas akli lah. Kita nisbahkan mengajar tu kepada kitab, buku. Apa yang kita nak sini, dhamir ni boleh bersambung dengan fi'il dan boleh bersambung dengan isim. Mana? Allamani kitabi ni. Allamani ya. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, allamani ya mutakallim ni dhamir. Telah mengajarkan akan aku dhamir kata ganti diri. Mengajarkan aku akan aku kitabku sendiri, kitabi. Ni kitab isim, allama fi'il. Jadi ya mutakallim ni dia boleh bersambung dengan isim, boleh bersambung dengan fi'il. Allamana kitabuna. Nun ni
mutakallim wa ma'hu ghairu. Nun kami. Boleh bersambung domain yang boleh bersambung dengan fi'il, boleh bersambung dengan isim. Allamaka kitabuka. Allamaki kitabuki. Allamakuma kitabukuma. Allamakum kitabukum. Allamakunna kitabukunna. Allamahu kitabuhu. Allamaha kitabuha. Allamahuma kitabuhuma. Allamahum kitabuhum. Allamahunna kitabuhunna. Nampak? Domain-domain ni boleh bersambung dengan fi'il dan boleh bersambung dengan isim. Habis itu domain. Jadi domain ni ada domain mufasil, ada domain munfasil. Ada domain munfasil, ada domain muttasil. Domain yang tak bersambung dengan fi'il ataupun isim, domain munfasil. Ada domain yang bersambung, dipanggil domain muttasil. Sama ada bersambung dengan fi'il ataupun bersambung dengan fi'il dan isim. Boleh. Wa ammal asma'ul mausulah, adapun isim mausul, faminha, dan daripada isim mausul tu allazi, allatani, alladzani, allatani, alladzina, allati. Ni seseorang yang, seorang lelaki yang, allati seorang perempuan yang, alladzani, allatani, alladzani dua orang lelaki yang, allatani dua orang perempuan yang, alladzina beberapa orang lelaki yang, allati beberapa orang perempuan yang. Boleh. Isim mausul. Dia ada jumlah silah seperti dipanggil isim mausul, tapi perbahasan detailnya tidak di sinilah. Cuma kita nak kenal sahaja isim mabni. Jadi antara isim mabni yang tak berubah akhir-akhirnya isim mausul, allazi, allati, tak berubah kan. Untuk dua orang allazani, allatani mana berubah. Untuk ramai alladzina, allati tak berubah akhirnya. Maka dia isim mausul itu mabni. Wa ammal asma'ul isyarah faminha, adapun isim isyarat, isim menunjukkan isyarat tertentu. Maka daripada isim isyarat itu hadza, hadhihi, hadzani, hatani, haula'i. Ini lelaki. Hadhihi, ini perempuan. Hadzani, ini dua orang lelaki. Hatani, ini dua orang perempuan. Haula'i, itu beberapa orang lelaki ataupun perempuan. Wa amma asma'ul isyarah, adapun isim syarat memberi makna syarat, faminha, daripada isim syarat itu man, ma, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, ayyun. Boleh. Contoh kita bagi Allahumma shalli Muhammad. Man jadda wajada. Siapa-siapa yang berusaha pasti dia akan dapat. Jadi man ni isim. Kalau kita i'rab dia apa? Mubtada lah, sebab dia isim. Kedudukan dia marfu', tapi dia adakah berubah akhirnya? Tidak akan berubah. Sesiapa yang berusaha dia akan berjaya. Man jadda wajada. Kemudian man yazra' yahsud. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Cuma ayun ni dia kena tengok dululah. Ayun ni bukannya mabni. Ayun ni bukannya mabni. Nanti kita akan sebut minggu hadapan sebab dia akan tarik panjang. Tapi musannif cuma mungkin musannif hanya masukkan contoh-contoh bagi isim syarat. Tapi bukan isim semua isim syarat itu mabni. Ada juga isim syarat yang mu'rab. Itu macam ayun. Dia akan berubah keadaan ayyama tad'u. Ayan. Kadang ayun, kadang-kadang ayin. Jadi dia berubah sebenarnya. Ayun, maka dia mu'rab, dia bukannya mabni. Mungkin sahaja musannif datangkan di sini contoh ni ayun ni kerana dia termasuk isim syarat. Tapi dianya walaupun isim syarat tapi dia bukannya mabni tapi mu'rab. Nanti perbahasannya kita akan sebutlah minggu hadapan insya-Allah ayun ni. Cuma kita nak tahu di sini ialah pembahagian hari ni kita nak kenal ialah ada kalimah yang mana mabni, ada kalimah yang mu'rab, dan hari ni kita tahu dah huruf kesemuanya mabni, tak berubah akhirnya. Fi'il, dua fi'il mabni iaitu fi'il. Dua fi'il yang mabni itu fi'il madhi dan fi'il amar. Kemudian isim ada sebahagian mu'rab, ada sebahagian mabni. Antara isim yang mabni, isim Allahumma salli sayyidina Muhammad, dhamir, isim syarat, isim istifham,
dan kita sebut tadilah ataupun sebahagian zorof haisu, sebahagian zorof sebahagian yang menunjukkan waktu haisu. Jadi ada isim-isim yang mabni, ada isim-isim mu'rab. Cuma al-aslu fil asma' mu'rab. Kebanyakan isim itu mu'rab, sebahagian sahaja yang mabni. Al-aslu fil af'al mabni. Kebanyakan fi'il itu mabni. Wal harfu kulluha mabni, dan huruf kesemuanya mabni. Jadi sekadar itu dululah untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi minggu hadapan. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Jika ada apa masalah boleh tinggalkan dalam komen, insyaAllah kita akan jawab minggu hadapan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.